Cara pembelajaran dalam trading. Okey, ada dua cara kita belajar dalam kita trade ni lah. Dua cara. Satu dinamakan sebagai fundamental analisa. Fundamental analisa ni berkaitan dengan news. Ketepatan tentang news dia adalah 50-50. Dia adalah rumus. Dia adalah rumus. Sebagai contoh, satu contoh lah. Kejadian ni berlaku bila tau? Masa election Donald Trump. Contohnya, rumus kata sebelum Donald Trump naik jadi Presiden Amerika, news keluar kata apa? USD akan jatuh sebab Trump akan naik. Okey? Tapi pada ketika tu, waktu ketika tu, bila Trump naik, news keluar ni kata USD akan jatuh. Tapi bila Trump naik jadi Presiden, rupanya USD meloncat naik. Itulah adalah rumus. Ada satu lagi cara pembelajaran melalui technical analisa. Technical analisa ni apa? Technical analisa berpandukan dengan sejarah yang telah berlaku. Macam mana kita nak tengok sejarah telah berlaku? Melalui pattern chart yang telah berlaku. Dan saya namakan sebagai history repeating itself. Macam mana kita jangka masa depan? Macam mana kita nak tahu dia naik ataupun dia turun? Melalui perkara yang telah berlaku. Dia ada support and resistance. Lepas tu dia ada tempat retracement. Dan benda tu dia kena belajar dan tingkatkan dia melalui observation. Kena tengok. Dia tak boleh kita belajar hari ni, esok kita trade dah. Tak boleh macam tu. Sebab saya sendiri pun, kalau ada orang nak terlibat dengan trading, saya sediakan course selama 5 hari untuk dia daripada zero. Lepas tu dia belajar satu persatu selama 5 hari. Selepas 5 hari tu dia bukannya boleh trade real lagi. Dia kena study benda yang dia belajar tu di demo account sehinggalah datang confident dan barulah dia start berdagang di dunia yang nyata. Dia duit betul-betul real. Ya, betul. Dia macam simulasi banjir macam tu. Tapi bagus juga. Saya rasa macam kenapa Cik Farhi buat macam tu? Adakah untuk mengelakkan berlakunya kerugian pada orang-orang baru ni? Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ni orang terlibat dengan forex ni kerana dangkalnya ataupun jahilnya orang percaya terhadap janji-janji manis. Dia nak untung cepat. Keuntungan ni boleh datang, tapi dia kena letak ilmu di depan. Baik. Dengan adanya ilmu, insya-Allah duit akan ikut kita. Tapi kalau kita duk percaya dekat orang, kita tak mau ada ilmu, kita duk harap dekat orang, inilah yang berlaku penipuan dan sebagainya. Okey. Apabila dia belajar, dia meletakkan ilmu dekat depan, wajib atas seorang trader itu. Apabila dia meletakkan ilmu di depan, maksudnya sebelum dia enter market, dia dah nampak risk and reward dulu. Menjadi kesalahan besar seorang trader adalah dia meletakkan reward dulu. Maksudnya dia letak untung dulu. Dia nampak untung dulu, dia masuk market. Tiba-tiba market against dia, dia tak tahu macam mana nak counter. So, melalui SOP yang selama 10 tahun saya terlibat dalam ni, saya bukan nak kata teknik yang saya guna tu bagus, tidak. Boleh dijadikan panduan. Sebab apa? Sebab turnover market 5 trillion yang terbesar dalam dunia, mana mungkin ada orang perfect dalam analisa. Betul? Namun kita meletakkan risk dulu dan kita nampak reward. Sekiranya against analisa kita dan kita tahu di mana kita perlu cut position tadi. Jadi macam tu.